أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ذي الجلال والشرع الحرام والحلال. ثم الصلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya kita niat i'tikaf bagi yang belum berniat. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan pengerusi masjid serta jawatan kuasa, tuan-tuan haji, para jemaah asatizah, guru-guru agama. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi, dimuliakan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rampakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini di dalam rumah Allah, sama-sama melakukan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat, kasih sayang serta keampunan daripada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau dorongkan hati-hati kami ini Allah untuk kami dapat sentiasa mengingatimu. Wa a'inna ala syukrika, mudahkan kami ya Allah untuk kami mensyukuri setiap nikmat-Mu. Wa a'inna ala husni ibadatik, dan bantu kami ya Allah untuk kami dapat memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Allahumma ftah alaina hikmataka, bukakan ke atas kami ya Allah seluas-luasnya pintu hikmah, pintu kebijaksanaan-Mu ya Allah. Wa ansur alaina, dan limpahkan ke atas kami min khazain, daripada khazanah-khazanah rahmatika, rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya arhamar rahimin, Kaulah Tuhan yang maha penyayang kepada hamba-hamba-Mu yang memerlukan kasih sayang daripada-Mu. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah Engkaulah Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati-hati kami ini ya Allah. Sabbit qulubana ala dinik, Kau tetapkan hati-hati kami ini ya Allah di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah Engkaulah Tuhan yang boleh mengubah hati-hati kami ini ya Allah. Sarrif qulubana ala ta'atik, Kau tetapkan, Kau ubah hati-hati kami ini ya Allah daripada hati yang lalai kepada hati yang taat, daripada hati yang buruk kepada hati yang baik, dan daripada yang baik ini ya Allah kepada yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama lagi setelah, tak silap saya, minggu lepas kita dapat bersama dalam siri kuliah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita menyambung pengajian kita berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hujung perbincangan kita nanti dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjuangan Nabi, dakwah Nabi, supaya dapat kita praktikkan tuan-tuan cara hidup Islam, cara hidup syariat yang bersyariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini tuan-tuan kita berada di perjalanan pulang kota Taif menuju ke Mekah. Tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sahaja daripada kebunnya Syaibah dan Utbah ibn Rabi'ah. Utbah dan Syaibah adik-beradik pembesar Mekah yang memiliki kebun di Taif. Bila Nabi masuk ke dalam kebun, maka orang-orang Taif balik pulang kembali semula, daripada membaling, mencaci maki dan mencederakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kebun Nabi berdoa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Nabi tak mampu nak angkat tangan, tetapi Nabi meletakkan qa' ataupun dinamakan sikunya di atas pahanya. Maka Nabi pun berdoa, sehingga kalau kita tengok sekarang ini dibina satu masjid yang bernama Masjid Qa' di dalam kebun di kota Taif. Tuan-tuan, masih ada lagi masjid tu. Tuan-tuan, maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai berdoa, diberikan sedikit makanan oleh Adas, hambanya Syaibah dan Utbah tadi. Maka dibalik daripada cerita Adas tadi, Islam Adas kerana akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan baca doa. Tuan-tuan, kemudian bagaimana Nabi menarik perhatian, cerita kisah-kisah
berkaitan dengan apa Nabi Allah Yunus alaihissalam, kemudian Islamnya adas, maka habislah tamat Nabi berada di kota Taif. Nabi keluar daripada kebun tadi, maka Nabi meneruskan perjalanan 6 hari perjalanan. Nabi sampai ke satu tempat yang bernama Qarnus Sa'adid, wa huwa musamma bi Qarnil Manazil, ataupun dinamakan sebagai Qarnul Manazil, tuan-tuan, yang kita tahu sebagai miqat kita untuk mengerjakan umrah bila kita ni datang daripada Malaysia, daripada Asia terutamanya, maka kita akan lalu di ruang udara Qarnul Manazil. Maka Nabi singgah di Qarnul Manazil setelah 6 hari perjalanan. Perjalanan yang macam mana? Perjalanan yang penuh kesakitan, kesedihan, pecah hatinya, tuan-tuan, dikala kurangnya motivasi kepada Nabi SAW, dikala doanya Nabi SAW, seorang kekasih Allah, belum lagi dijawab oleh Allah. 6 hari perjalanan, tuan-tuan, Allah. Maka Nabi meneruskan perjalanan sampai ke Qarnul Manazil. Maka apa yang berlaku? Nabi bertemu dengan Jibril. Bersama Jibril ada seorang lagi malaikat yang bernama Malakul Jabal, iaitu malaikat penjaga gunung, penjaga bukit. Maka apa kata malaikat? Zalika ya Muhammad. Itu ditunjuk apa? Ditunjuk dua bukit yang dinamakan Akhshabain. Zaka Akhshabain, fama syi'ta ya Muhammad, apa sahaja kehendakmu wahai Muhammad. Ditunjuk bukit tu maknanya apa? Nak dihempaskan bukit tadi kepada orang Taif. Kemudian satu lagi bukit tu dia nak hempaskan kepada orang Mekah. Tuan-tuan, Akhshabain adalah dua bukit, daripada satu namanya Abu Qubaish dengan satu lagi Qu'aiqian. Kedua-duanya berada di keliling Masjidil Haram. Bukit yang besar ni nanti, bukit yang besar itu ditawarkan oleh Malakul Jabal. Ya Muhammad, fama syi'ta. Sekiranya engkau mahu, aku boleh angkat bukit tadi, gunung tadi, maka aku hempaskan ke Taif, hancur Taif. Apa kata Nabi SAW? Setelah 6 hari Nabi reda, hatinya reda. Kalau ditawarkan 6 hari yang lalu, ketika mana Nabi mengadu kepada Allah, mungkin diterima agaknya, tuan-tuan. Dikala Nabi baru lepas, masih basah lagi darah, masih rasa lagi peritnya telinga ni, tuan-tuan, hatinya. Maka tapi Allah tangguhkan doa tadi 6 hari untuk Nabi SAW. Itu Nabi. Kalau kita mungkin 60 hari, mungkin gitulah, tuan-tuan, mungkin 6 tahun, tuan-tuan, baru nak dimakbulkan. Kerana apa? Bersesuaian dengan keadaan ketika itu, yang terbaik untuk kita, tuan-tuan. Maka Nabi mengambil masa 6 hari, maka Allah turunkan Malakul Jabal untuk menjawab doanya Nabi SAW. Sesungguhnya Allah dengar apa yang mereka katakan kepada kamu. Caci maki itu Allah dengar. Apa yang mereka lakukan kepada kamu, mereka baling tulang, kayu, batu sehingga berdarah kaki, Allah nampak. Allah nampak, tuan-tuan. Usaha kita berdakwah, Allah nampak, tuan-tuan. Penatnya jawatan kuasa masjid nak ajak orang kampung pergi masjid, Allah nampak, tuan-tuan. Tapi hasil belum lagi. Mungkin bukan sekarang, tuan-tuan. Mungkin setelah kita menutupkan mata kita ni, barulah ramai orang kampung ni diberi hidayah untuk penuhkan masjid ni. Agak-agak, tuan-tuan, inilah dakwah, tuan-tuan. Maka itu urusan Allah yang terbaik, Allah yang memberikan hidayah. Maka Allah tawarkan melalui Malakul Jabal kepada Nabi. Tetapi apa yang dibalas oleh Nabi? Apa kata Nabi SAW? Jangan Malakul Jabal, bal arju. Bahkan aku ni mengharapkan ayyakhraja min aslabihim, akan keluar daripada tulang-tulang sulbi orang-orang Taif ni, may ya'budallah, yang akan beribadah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu sekalipun, dengan apa sahaja sekalipun. Maka tuan-tuan mati Allah, doa Nabi SAW ketika itu, selamatlah bumi Taif, selamatlah orang-orang Mekah, selamat. Dan sekarang tuan-tuan kita menyaksikan, gembira tuan-tuan kalau kita dapat pergi ke Taif. Turun daripada bas, kita nampak barisan buah-buahan yang cukup ranum, tuan-tuan. Andai kata dihempaskan, tuan-tuan, habis. Gata dah Taif, tak dapat dah kita rasa nikmatnya. Rahmat Nabi ni rahmatan lil alamin. Dia berdakwah dengan penuh kasih sayang untuk apa? Untuk umat dia. Umat ada dua, tuan-tuan, yang kita sebut yang lalu. Maka ummatul dakwah. Keseluruhan umat Nabi SAW adalah ummatul dakwah, umat yang perlu didakwah. Tetapi ada sebahagian daripada ummatul dakwah ini dinamakan sebagai ummatul ijabah, umat yang telah menerima dakwah Nabi. Kita lah,
Saya, tuan imam, tuan pengerusi, semua jemaah, ini kita ummatul ijabah. Tetapi berapa ramai lagi yang ummatul dakwah kat luar tu? Banyak lagi tuan-tuan. Itulah perlukan kasih sayang kita dalam menyebarkan Islam. Tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan, orang-orang yang bukan Islam, dia melihat Islam ni sebagai sesuatu yang menakutkan. Tuan-tuan, kerana apa? Orang Islam sendiri perangainya lebih teruk daripada orang yang bukan Islam. Kalau kita ambil contoh tu, habislah kita. Tuan-tuan, habislah kita. Tuan-tuan, maka kita kena ada satu akhlak yang mulia supaya diperhatikan oleh siapa? Diperhatikan oleh orang bukan Islam, supaya mereka tertarik dengan Islam. Kerana Nabi SAW, kalau kita tengok dalam peristiwa kelahiran Nabi, apa yang kita nak tadabbur? Tuan-tuan, kita nak tadabbur sesuatu, tuan-tuan, daripada bulan kelahiran Nabi. Tuan-tuan, apa dia? Maka Nabi sebut, innama bu'istu, sesungguhnya aku ni diutuskan liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Akhlak ni tuan-tuan, dengan akhlak sahaja maka ramai orang tertarik masuk Islam kerana akhlak Nabi. Tuan-tuan, Nabi SAW, kalau kita tengok tahun kelima keislamannya Saidina Hamzah. Saidina Hamzah belum Islam. Maka ketika mana Nabi SAW sujud di depan Kaabah, semayang ni tuan-tuan, Abu Lahab, Syed Utbah dibawa isi perut unta, ditabur kat kepala Nabi SAW. Nak cerita baiknya Nabi SAW, kau buatlah apa kat Nabi. Nabi tak lawan, tuan-tuan. Kerana apa? Diri dia. Maka yang alihkan siapa? Anak dia Fatimah. Apa kau buat dekat ayah aku? Menangis-nangis Fatimah. Tetapi apabila Hamzah datang, tuan-tuan, dia ketuk anak panah tu ke kepala Abu Jahal, Abu Lahab. Tuan-tuan, aku berdiri di sini di atas agama anak saudara aku. Siapa dia? Nabi SAW. Masa tu dia belum Islam, tetapi setelah itu Islam Saidina Hamzah. Kenapa? Akhlak Nabi SAW. Tuan-tuan, baiknya Nabi SAW itu contoh untuk kita jadikan sebagai cara hidup kita dekat pada setiap hari, tuan-tuan. Maka apabila Nabi SAW menolak tawaran yang diberikan oleh Malakul Jabal, maka Nabi SAW meneruskan lagi perjalanan. Nabi teruskan lagi perjalanan, selamatlah Taif ketika itu. Maka kita sambung pengajaran kita, pelajaran kita, wa afaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tama'anna qalbahu li ajli hadzal nasrul ghaibi. Maka ketika itu Nabi pun meneruskan perjalanannya dalam keadaan pulih semula jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berasa tenang kerana apa? Pertolongan gaib yang dihulurkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada atas 7 lapisan langit. Allah utuskan malaikat kepada Nabi selaku bantuan. Tenang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang tak membaikkan luka, tak membaikkan pun, tapi ada dorongan, bantuan, pertolongan. Tuan-tuan, kita ni bisnes lingkup. Tuan-tuan, anak sakit, kita jumpa siapa tuan-tuan? Orang yang paling kita rasa boleh bagi semangat kat kita, kita jumpa mak kita. Kita pun cerita dah daripada A sampai Z, 2-3 jam kita bercakap. Lepas tu bapak kita kata apa? Sabar man, tenang. Kita balik naik kereta ni, tenang. Sedangkan dia tak membantu pun untuk menyembuhkan anak, dia tak membantu pun untuk itu, untuk ini, tak berubah pun kehidupan kita, tetapi kita rasa tenang. Tuan-tuan, begitulah Nabi SAW. Bila ditawarkan oleh Allah dengan pertolongan tadi, walaupun Nabi tak terima pun pertolongan tu, maka tenang rasa Nabi SAW. Ulama kata, bila setiap orang yang melakukan kebaikan, maka hatinya berasa tenang. Setiap orang yang melakukan kebaikan, Allah akan campak ketenangan dalam jiwa dia. Tuan-tuan, maka Nabi ni hati tak tenang. Hatinya tak tenang. Tuan-tuan, tiba-tiba ditawarkan dengan satu perkara yang besar kepada dia. Kalau dia nak lingkupkan, lingkuplah. Tapi Nabi tolak satu kebaikan yang dibuat oleh Nabi SAW. Sebab itulah tenangnya hati Nabi. Itu ulama sebut. Tuan-tuan, kalau kita hati tak tenang, hari ni kenapa hati ni ya Allah tak tenang betul. Kita pun kata apa, ni mesti ada apa-apa nak berlaku ni. Itu sangkaan kita, sangkaan buruk kita. Tuan-tuan, maka memang buruk betul akan datang. Sesungguhnya aku di sisi inda zanni abdi. Allah sebut dalam hadis kursi. Tuan-tuan, sesungguhnya aku ni berada di atas zan hamba-Ku. Kalau disangka baik, baiklah. Maka kalau disangka buruk, buruklah. Kita pun pegang cawan, minum, pecah. Astagfirullahalazim, ni mesti ada benda tak baik. Kita sangka buruk kan? Betul berlaku.
Betul berlaku. Tapi kalau kita sangka astaghfirullahalazim, kita ambil, kita sangka baik. Ni musibah ni, setiap musibah Allah nak bagi dua rahmat. Setiap musibah yang jatuh, yang turun, maka ada dua rahmat. Ketika mana seorang Badawi datang kepada Nabi, maki hamun Nabi, dipanggil Nabi, Muhammad. Dia tak panggil, kalau kita panggil apa? Yo YB Datuk. Kita ada hormat dengan pemimpin. Tapi Badawi ni datang, orang kampung, tuan-tuan, orang padang pasir, dia datang kepada Nabi, mengherdik Nabi, suara tinggi. Maka sahabat-sahabat ni, tuan-tuan, Nabi diam. Nabi terima apa yang disebutkan oleh orang Badawi tadi. Maka tuan-tuan, ketika itu Saidina Umar mula bangun. Tadi Nabi tenang. Bila Saidina Umar bangun memaki hamun orang tadi untuk pergi, tak ada adab dengan Nabi, maka Nabi pun, apa Nabi buat? Nabi marah lepas tu. Nabi tegur Saidina Umar. Umar, tadi aku dah sabar dah. Aku sabar dah. Dah datang dah rahmat, dua rahmat bantuan daripada Allah. Tiba-tiba bila kau bangun herdik dia, naik balik. Tuan-tuan mati Allah. Nak cerita tentang musibah, kalau kita redha, rahmat akan turun. Tuan-tuan, semalam tuan-tuan saya pergi ke Masjid Gambut dekat bandar tu. Saya bawa kereta ni tuan-tuan dekat depan Volkswagen yang tempat terbakar tu. Lepas sahaja traffic light, tiba-tiba kereta depan tu break. Saya pun break. Saya tengok daripada side mirror tu, kena ni. Motor tu laju, pam, kena. Aduh. Saya fikir apa? Woi, ini musibah ni. Ada benda Allah nak bagi ni. Ada benda Allah nak bagi ni. Tapi terlepas juga 2-3 ekor binatang. Bagi sedekah tentang kat dia kan. Maka saya pun parking tepi. Saya tak tengok kereta lah tuan-tuan. Saya tengok orang tu. Macam mana bang? Okey tak bang? Kakinya. Tapi dia tak sibukkan dengan kaki dia. Dia sibuk dengan kereta saya. Tak payah fikir dia bang. Kaki tu okey tak? Dia kata okey. Dia cuba bergerak-gerak. Okey. Alhamdulillah. Tuan-tuan mati Allah. Cuma sekarang ni tuan-tuan, saya menanti ni dua benda ni. Rahmat dua ni tuan-tuan. Mungkin kesihatan saya pada hari ni Allah dah bagi. Tuan-tuan, mungkin kesihatan, mungkin apa-apalah tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, adanya sesuatu yang Allah bagi melalui redha kita. Orang rumah sakit kan tuan-tuan, kalau orang perempuan dia duduk terbaring sakit, suami dia datang, sabar abang redha. Redha tu baik-baik tu. Ada dua rahmat tu, ada maksud tu. Tuan-tuan, ada benda baik yang Allah akan gantikan. Dan jadi sebalik musibah. Tuan-tuan, seperti doanya Ummu Salamah, tuan-tuan, Allahumma ajurni min musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kau gantikan setiap musibah yang datang kepada aku dan Allahumma engkau ganjari aku dengan setiap musibah yang datang kepada aku, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan ia dengan lebih baik. Nabi ajar dengan suami Ummu Salamah. Suami Ummu Salamah meninggal dunia. Diajarkan kepada Ummu Salamah baca doa ni. Dipinang oleh Abu Bakar, ditolak. Dipinang oleh Saidina Umar, ditolak. Rupa-rupanya nak dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya suami tadi yang baik dah, yang terbaik dah, tuan-tuan, tiba-tiba diganti dengan lebih baik. Siapa dia? Suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi isteri Rasulullah. Tuan-tuan, maka lebih baik daripada tu. Tuan-tuan, bila kita kena musibah, itu doanya tuan-tuan. Allahumma ajurni min musibati wa akhlif li khairam minha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila satu benda yang baik telah dilakukan oleh Nabi, hatinya tenang. Tuan-tuan, hati kita tak tenang, maka kita buatlah kebaikan. Kalau hati kita tak tenang hari ni tuan-tuan, balik ni tuan-tuan, sudah seminggu ni hati kita pucat kacir ni tuan-tuan. Hati tak tenang ni. Tidur tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi tak basah. Tuan-tuan, baliklah kampung tuan-tuan, jumpa mak ayah. Buat satu benda baik. Tuan-tuan, kalau mak ayah dah tak ada, ziarah kubur dia. Buat benda baik. Tuan-tuan, tak tenang juga, pergi masjid tuan-tuan, buat benda baik. Keluarkan duit 100. Cuba masukkan dalam tabung tu. Dia akan keluar titik peluh sejuk. Itu biasa tuan-tuan. 100 jangan main-main, tak pernah buat kan? Tuan-tuan pernah buat kan? Rasa macam tak pernah buat. Tuan Bendahari pernah jumpa duit 100 keping dalam tabung? Pernah? Allahu Akbar, hebat. Tuan-tuan, kalau tak pernah buat, biasa masuk RM1, hari ni masuk 100. Memang dia akan berpeluh. Tuan-tuan, tapi nantikan rahmat Allah tu akan sampai kepada kita. Akan tenang hati bila kita buat satu benda yang baik. Tuan-tuan, sebenarnya bukan untuk tuan-tuan ni, saya ingatkan diri saya. RM1 aja masuk dalam masjid, biasanya lah. Tuan-tuan, maka Nabi pun bila dah tenang, Nabi teruskan perjalanan. Dah tak jauh tuan-tuan, dah tak jauh dah. Kita sebut hari tu Nabi pergi 10 hari. Logik 10 hari pasal naik bukit. Tetapi balik ni kenapa 10 hari juga?
10 hari pergi, 10 hari dekat Taif, 10 hari balik. 10 hari balik ni kalau ikut kiraan kita turun bukit mesti lebih cepat. Rupa-rupanya tuan-tuan, kalau kita tengok antara sebab lambatnya Nabi SAW dalam perjalanan balik, Nabi mengambil masa 10 hari, 6 hari perjalanan menuju ke Qarnul Manazil. 6 hari dah, tinggal 4 hari. Dah dekat dah ni tuan-tuan. Kalau ikut perjalanan tinggal sehari 2 je tuan-tuan. Tapi macam mana boleh jadi 10 hari? Jadi Nabi meneruskan satu lagi hari perjalanan, maka Nabi singgah di satu tempat yang bernama Nakhlah. Nakhlah ni adalah tempat poin utama kita dalam peristiwa dakwah Nabi dekat Taif. Kalau anak kita, cucu kita tanya, ayah, tadi kita belajar tentang Taif, Nabi ni kena baling dengan batu. Nabi ni begini, orang Taif tak terima, habis Nabi gagal lah berdakwah. Apa kita nak jawab, tuan-tuan? Adakah Nabi gagal? Tuan-tuan, adakah Nabi gagal? Kita berjuang, kita perjuangan dalam Islam tak bangkit lagi ni, tuan-tuan. Tiba-tiba kita mati. Adakah kita gagal dalam perjuangan? Tidak. Tuan-tuan, jawapannya tidak. Tuan-tuan, kerana apa? Perjuangan itulah sebenarnya kejayaan. Maka Nabi SAW bila sampai ke Nakhlah, hatinya dah tenang. Hati dah tenang. Dalam perjalanan nanti tenang, maka Nabi kata, aku ambil keputusan, singgah kejap dekat Nakhlah. Nakhlah ni tuan-tuan, kalau kita tengok tempat tu macam tanda-tanda tempat persinggahan Nabi ni tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Ahli sirah dicari tempat persinggahan Nabi di Nakhlah, tapi tak jumpa. Tetapi di Nakhlah itu ada beberapa tempat yang bernama As-Sailul Kabir ataupun Az-Zimmah, perkampungan. Perkampungan ni dia ada telaga. Biasanya kalau kat mana ada telaga, di situlah ada perkampungan, sebab dia ada sumber air. Maka barangkali di antara dua tempat ni, saya dah pernah pergi tempat ni, tuan-tuan. Memang tempatnya cantik, perkampungan. Di antara lembah-lembah, tuan-tuan, cantik, tuan-tuan. Di balik pasir yang kita lalui tadi, tiba-tiba kita akan nampak pokok tamar. Lebih kurang pokok kelapa sawit, tuan-tuan. Jadi bila sampai kat situ, kat sini mungkin. Cuma tempat yang tepat tu tak tahu kat mana. Tempat yang lebih tepat tu kita tak tahu. Maka tak kisahlah, tuan-tuan. Saya pernah tanya dengan driver bas tu, dekat mana Nabi semayang yang dekat Nakhlah ni, dia kata tak tahu. Tuan-tuan, maknanya orang sana pun tak tahu, kita pun wallahu a'lam. Cuma kita tak cerita tentang tempat tu, tuan-tuan. Tapi kita nak cerita apa istinbat yang kita boleh ambil. Apa yang berlaku di sini? Nakhlah ni pokok tamar. Nakhlah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dekat mana tu, dekat yang buat Dubai yang ada dekat laut tu bentuk tamar, tu kan Nakhlah nama dia, tuan-tuan. Maka pokok tamar, tuan-tuan. Maka Nabi singgah di sana beberapa hari. Ada ulama kata hampir 4 hari. Hampir 4 hari Nabi dekat Nakhlah ni, tuan-tuan. Apa yang berlaku dekat sana? Bila Nabi hatinya dah tenang, maka Nabi SAW pun selalu semayang. Nabi semayang, tuan-tuan. Semayang apa pula, Ustaz? Ni kan tahun ke-10. Belum lagi peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi semayang apa? Tuan-tuan, ada orang tanya juga kan, tuan-tuan. Maka semayang ini yang disebutkan sebagai semayang zuhur, bukan. Semayang subuh dan semayang asar. Dua ni, antara dua ni. Ataupun disebutkan sembahyangnya Nabi Allah Daud alaihissalam. Kan innahu awwab dalam Quran kan, solat awwabin, tuan-tuan. Maka antara dua solat ni, mungkin antara solat zuhur, antara solat subuh ataupun solat asar. Dua ni tak kisahlah, tuan-tuan. Ada sebagian ulama kata solat tahajud, solat sunat malam. Wallahu a'lam, tak kisahlah semayang apa pun, kita tak kisah. Tapi saya lebih kepada semayang subuh. Lebih kepada semayang subuh. Kerana tuan-tuan, ketika mana Nabi semayang, hatinya tenang. Hati ni dah dapat bantuan daripada Allah, tuan-tuan. Maka Nabi pun semayang. Dalam semayang tadi Nabi baca Quran. Ketika itu turun beberapa surah, Nabi baca. Nabi kita ni, tuan-tuan, bila hati tenang, bacaan kita ni macam dia lain, tuan-tuan. Kita sebut hari ni astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, biasa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina, biasa kita baca hari ni. Tapi bayangkan baru petang tadi mak ayah kita meninggal, kita baca doa yang sama, Allahumma ighfir lana dhunubana, sama macam semalam yang kita baca. Tapi bacaan tu dia menyentuh perasaan. Kenapa? Kerana dia berkaitan dengan
dengan kehidupan kita. Sebab itu kalau kita nak khusyuk, dia berkait dengan kehidupan kita. Kalau tadi baru tengok cerita-cerita yang apa, porno, cerita apa, kemudian kita sembahyang maghrib, khusyuk tak? Tak khusyuk lah. Kerana sembahyang itu kehidupan. Tapi baru tadi kita dengar kuliah, kemudian kita mengaji, kita bantu orang miskin, kemudian sampai azan kita pun sembahyang, Allahu Akbar, datang khusyuk tu. Datang apa, dia punya apa, khusyuk tu datang kepada kita. Maka diberkaitan. Maka kehidupan perjalanan Rasulullah, Nabi baca ayat Quran. Ada sebahagian kata surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman yang kita suka baca kan, Ar-Rahman, maka Nabi pun baca. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila Nabi sepanjang menetap di situ, maka Nabi suka baca ayat Quran. Maka ketika mana Nabi ni tengah baca Quran ni dalam solatnya, maka ketika itu disebut dalam surah Al-Ahqaf. Nabi tak perasan tuan-tuan, Nabi tak tahu tuan-tuan. Kita semayang maghrib tadi tuan-tuan. Maghrib ni jarang berlaku tuan-tuan. Saya pernah dengar cerita orang dululah tuan-tuan, dia semayang dekat masjid, semayang tahajud tuan-tuan. Dia pun baca kuat lah tuan-tuan, semayang malam dia baca kuat dekat masjid, qiyamul lail, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiba-tiba bila amin tuan-tuan, satu masjid bergema. Rupa-rupanya ada jin yang ikut semayang. Ada jin yang ikut semayang. Maka kita perasan tak asalnya? Tak perasan. Kita tak perasan tuan-tuan. Mungkin tadi kita semayang ramai jin yang ikut kita semayang. Allahu'alam. Tuan-tuan, maka dekat situ datangnya ayat Quran dalam surah Al-Ahqaf. Ayat ni turun setelah peristiwa. Maknanya Nabi ketika mana dia semayang, datang jin kepada Nabi, Nabi tak sedar. Tuan-tuan, kita ni kalau datang jin kita sedar, kita rasa macam lain macam ni, kenapa ni? Padahal tak ada apa-apa pun. Padahal aircon tu kita dah terasa ni, dah seram sejuk dah tuan-tuan. Sejuk pasal aircon rupanya. Maka Nabi SAW bila dia baca Quran, maka Allah sebut dalam surah Al-Ahqaf ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Quran. Apabila Allah sebut, dan ingatlah peristiwa semasa kami menghalakan satu rombongan jin datang kepada kamu wahai Muhammad. Untuk apa? Untuk dengar Quran. Untuk dengar Quran. Tuan-tuan, 10 tahun Nabi baca Quran. Quran surah apa yang turun? Surah Muddathir turun, surah Alaq turun, surah apa lagi tuan-tuan? Surah An-Najm, surah Fussilat, semua turun sebelum tu. 10 tahun tu. Tapi tak ada jin pun yang dengar. Tapi bila tahun ke-10 ni Nabi baca surah ni tuan-tuan, Ar-Rahman, antaralah tuan-tuan, ni tak sahih tuan-tuan. Ada ulama kata surah Ar-Rahman, mungkin surah yang lain. Tetapi bila Nabi baca Quran dalam sembahyang, maka datanglah para jin, tak silap saya kalau 12 orang. 12 orang jin. Orang ke tuan-tuan? Kita nak kata apa? 12 ekor. Tuan-tuan, 12 ekor jin, 12 orang jin. Tak kisahlah, 12 jin datang. Maka tuan-tuan, dia datang nak buat apa? Dia nak dengar Quran yang Nabi baca. Kita nak tahu kenapa, tuan-tuan. Kemudian falamma hadaruhu qalu ansitu. Apabila mereka ni datang kepada Nabi, dengar Nabi baca Quran, maka mereka pun berkata, senyap. Kan 12 orang, 12 ekor jin, tuan-tuan. Tiba-tiba dia datang, ketua dia kata apa? Dengar Quran. Jin ni tuan-tuan, jin. Tuan-tuan, yang kita kata sebaik-baik apa? Sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Mana datang istilah tu? Mana datang tuan-tuan? Saya tanya bapa saudara saya. Orangnya dah umur 70 lebih tahun. Orang lama tuan-tuan. Saya tanya dia, "Cik, nak tanyalah, mana datang istilah sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia?" Betul tak saya sebut? Betul tak? Yang kita sebut ni, sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin. Mana datang? Entah, tak tahu. Tuan-tuan, kita nafikan istilah tadi tu. Kata-kata tadi tu kita nafikan dengan apa yang Allah sebut ni. Tuan-tuan, kita nafikan. Jangan sebut lagi lepas ni. Jangan sebut lagi benda tu. Benda tu salah. Tak kena dengan syariat. Tuan-tuan, kerana apa? Apabila mereka datang kepada Nabi, mereka kata diam. Dengar apa yang Nabi sebut. Apa yang Nabi baca, diam. Kita tuan-tuan dengar Quran. Kita berbual, betul tak? Tuan-tuan,
Kita dengar Quran, buka Quran, orang tengah baca Quran, kita tak nak dengar kita berbual. Tuan-tuan, kita kok kita kan baik kita daripada jin. Jin pun suruh diam, tuan-tuan. Kita dengar Quran, kita buat tak tahu je. Saya lah terutamanya, tuan-tuan. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Bila mereka ni dengar Nabi baca Quran, mereka pun balik semula ke tempat mereka. Mereka balik semula ke tempat mereka, dan mereka ini menyampaikan peringatan yang disebutkan dalam Quran tadi. Tuan-tuan, kita dengar Quran, hari ini kita dengar kuliah, kita dengar sirah, kita dengar peringatan, kita dengarlah apa-apa ilmu sekalipun, balik rumah ni kita sampai tak kepada orang lain? Kita tak sampaikan. Tuan-tuan, kita tak sampaikan malam tadi cerita pasal ni dekat bini kita. Jangan kata tuan-tuan tak buat, saya pun tak buat. Tuan-tuan, sama je kita ni, tuan-tuan. Tapi jin ni, tuan-tuan, mereka balik sahaja ke tempat mereka, perkampungan mereka, maka mereka menyampaikan peringatan tadi kepada jin-jin yang lain. Tuan-tuan, maka terbaik juga jin. Jin mana ni, tuan-tuan? Jin ini namanya satu kelompok puak jin yang bernama jin Nusaybin. Jin Nusaybin ni, tuan-tuan, dia berasal daripada Iraq. Tuan-tuan. Tempat kelahirannya, tempat kenabiannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Tuan-tuan, ni jin, tuan-tuan. Kenapa dia datang? Nanti kita akan cerita. Kemudian qalu ya qaumana. Jin-jin semua. Gitulah lebih kurang ni bahasa kita. Jin-jin semua. Inna sami'na kitaban. Sesungguhnya kami tadi 12 orang yang mendengar satu kitab, iaitu Al-Quran. Unzila min ba'di Musa, yang telah diturunkan selepas kitabnya Nabi Allah Musa. Sebab tu saya kata tadi, jin ini adalah jin yang beragama dengan agama Nabi Allah Musa alaihissalam. Tuan-tuan, kemudian musaddiqan lima baina yadayhi, dia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Musa, semua dia dibenarkan. Tuan-tuan, kemudian yahdi ilal haq, dan Quran ini mengajak kita kepada kebenaran, wa ila tariqin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ini jin cakap, tuan-tuan. Jin yang berdakwah ni, tuan-tuan. Kemudian apa kata jin ni? Ya qaumana, wahai orang-orang kampungku, wahai rakyat jelata, wahai jin-jin semua, ajibu da'iyallah, jawablah dakwah ni, jawablah seruan Allah. Islamlah maknanya, tuan-tuan. Islamlah, wa aminu bih, dan berimanlah kepada Allah. Apa yang kamu akan dapat, wahai jin-jin semua? Maka dia kata, yaghfir lakum min zunubikum, kamu ni semua akan diampunkan segala dosa, wa yujirkum min azabin alim, akan diselamatkan daripada seksaannya api neraka. Kenapa dia kata dia dakwah, sedangkan tadi kita kata dia ni daripada golongan Nabi Allah Musa alaihissalam? Umat dakwahnya Nabi Allah Musa dah beriman dah dia, tuan-tuan. Rupa-rupanya, tuan-tuan, mati Allah, jin ni, tuan-tuan. Siapa jin? Jin ni dia ada dua, tuan-tuan. Jin ada dua. Ni orang Parit Kasih hebat pasal jin, tapi saya tak pandai pasal jin ni, tuan-tuan. Sebab ayat yang kita akan baca ni surah jin. Bapak saya dulu kata apa? Zikri kau nak tengok jin. Malam Jumaat lepas sembahyang baca surah jin sampai ayat 11 ke 12 tak silap saya, ulang beberapa kali di sudut tengah-tengah gelap rumah. Saya kata tak payah. Baik aku tak nampak jin lagi bagus. Tuan-tuan, maka jin ni, tuan-tuan, jangan paksa kita tengok, tuan-tuan. Kita jangan paksa kita nak tengok jin, tuan-tuan, kerana fitrahnya Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan. Kalau dalam Quran disebut dalam surah Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu fitrah kita manusia. Di dunia ni jin ni boleh tengok kamu, tetapi kamu tak boleh tengok jin. Tiba-tiba kita boleh tengok jin. Maknanya kita lari daripada fitrah. Wow, bagus Pak Man tu, dia boleh tengok jin tu, dia boleh ubat orang. Tuan-tuan, sebenarnya bukan dia mengubat orang, dia kena berubat. Kerana apa? Dia boleh tengok jin, tuan-tuan. Maka ada masalah pada dia, maka dia kena berubat. Dia kena tutup balik hijab tu supaya dia kembali semula kepada fitrah manusia yang Allah jadikan di dunia. Tuan-tuan, mati Allah, saya ada seorang sahabat, tuan-tuan, kawan saya, perempuan lah, kawan sekerja, tuan-tuan, kawan sekerja. Dia ni, tuan-tuan, dia pernah cakap dengan saya, tengah-tengah duduk borak ni, tuan-tuan, tiba-tiba saya punya guru besar lalu.
Guru besar saya ni dia macam ada penyakit-penyakit pelik-pelik sikit, tuan-tuan. Maka dia kata, tengok. Dia tengah peluk kaki tu, menyeret tu. Dia kata, astagfirullah, saya cakap dia. Dengan penuh bangga, saya cakap, bukan dia yang sakit, engkau yang sakit. Saya baca ayat ni, tuan-tuan. Saya kata apa? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu idh law taranahum. Min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya kita ni manusia tak boleh tengok, tapi engkau boleh tengok. Kau yang sakit, bukan dia. Pening dia. Dia pening. Tuan-tuan, nak betah apa Quran? Saya sebut ayat Quran. Nak betah apa? Tuan-tuan, mati kutu dia. Dia memang pandai mengubat. Tapi tuan-tuan, saya takut kalau berubat dengan dia. Tuan-tuan, semayang tak cukup, tiba-tiba boleh mengubah orang, kan pelik? Semayang tak cukup, aurat tak jaga, pakai baju ketat, tiba-tiba nak mengubah orang. Live pula. Orang tak dengar. Astagfirullahaladzim. Ini bukan ngumpat, tuan-tuan. Ini kita nak cerita apa, tuan-tuan? Ini ni. Sebab Allah akan sebut dalam surah jin nanti. Berapa ramai orang yang percayakan jin untuk minta bantuan, sedangkan jin sendiri cakap, bagi tahu, Allah sebut dalam Quran, jin sudah memberitahu, mengakui bahawa dia ni tak ada apa-apa kuasa. Tuan-tuan, bila cerita ni, tuan-tuan, kita sebut jin Nusaybin yang berasal daripada Iraq, tuan-tuan, kita akan teringat dengan satu nabi yang zamannya penuh dengan sihir, penuh dengan mukjizat. Siapa nabi tu? Nabi Musa alaihissalam. Berapa ramai ahli-ahli sihir, wahai ahli-ahli sihir, dia pun tunjuklah ular itu, ular ini. Tiba-tiba Nabi Musa, tongkat dia berubah jadi ular, dia makan semua ular-ular ni tadi. Tuan-tuan, bagaimana orang-orang sahir tadi tu, penyihir-penyihir tadi tu, mereka ni nujub dukun-dukun lah, tak kisahlah apa benda namanya pun, mereka ni menggunakan jin. Memang betul. Kerana apa? Umatnya Nabi Allah Musa, mereka ketika itu mempercayai dukun-dukun. Kerana apa? Jin ni, tuan-tuan, asalnya, tuan-tuan, kenapa kita sebut tadi ayat ni tadi, mereka ni berbondong-bondong nak dengar apa yang Nabi sebut. Kita tertanya-tanya kenapa. Rupa-rupanya Allah jawab dalam surah jin. Allah jawab dalam surah jin. Saya tak nak baca ni, tuan-tuan, panjang ni, tuan-tuan. Saya cuma ambil ayat yang ke-8. Apa kata mereka? Wa anna lamasnas sama. Bahawa sebelum ini, dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit. Jin ni, tuan-tuan, dia boleh pergi ke langit ke-7. Dia boleh dengar apa cerita besok hujan, besok banjir, besok kemarau. Semua dia cerita. Besok si fulan mati, besok si fulan mati. Mereka boleh naik ke langit, bersambung ni, tuan-tuan, bersambung sampai langit. Dia dengar berita orang-orang langit. Tuan-tuan, inna lamasnas sama fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Allah sebut dalam surah Al-Jin ayat ke-8. Maka sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit, lalu kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal. Pengawal siapa ni, tuan-tuan? Pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya dan dengan rejaman-rejaman api yang nyata. Tuan-tuan, rupa-rupanya bila Nabi baca ayat Quran tadi, Nabi baca dengan penuh rasa apa, tuan-tuan? Bila rasa tenang setelah kena musibah, Nabi baca ni, tuan-tuan, sehingga tertutup pintu langit. Tertutup pintu langit. Dan langit itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang biasanya dilalu lalang oleh jin-jin tadi, tuan-tuan. Maka ketika itu, bila datang sahaja jin nak masuk, tertutup pintu langit tadi, maka, tuan-tuan, syaitan ni dia mencari sebab. Kenapa pintu langit tertutup? Tuan-tuan, kenapa pengawal-pengawal ini dengan rejaman-rejaman api yang nyata, bila lalu saja direjam, direjam, bintang-bintang ni merejam, puk, kena syaitan pun lari. Tuan-tuan, bintang ni, tuan-tuan, ada 3. Allah ciptakan bintang ada 3 fungsi. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sesungguhnya Allah jadikan bintang-bintang itu untuk apa? Hiasan langit. Kalau langit tu kosong ni tak cantik, tuan-tuan. Kemudian yang keduanya rujuman lisyayatin, untuk menyambar setan-setan. Setan yang macam mana? Jin-jin ni yang kafir ni, dia nak naik ke atas maka disambar. Kemudian yang ketiganya apa, tuan-tuan? Bintang ni Allah ciptakan, manfaatnya untuk
orang-orang yang berlayar boleh tahu ni jalan mana, ni jalan mana. Tuan-tuan, maka kita berhenti sekejap ni. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan mati Allah, kita sambung sikit lagi tuan-tuan untuk kita habiskan ayat daripada surah Al-Jin. Disebutkan daripada ayat 1 hingga 15. Cuma kita ambil, kita potong-potong tuan-tuan untuk kita memahami mengapa kumpulan jin tadi berebut-rebut nak dengar apa yang Nabi baca di Nakhlah. Tuan-tuan, maka 12 jin tadi bila dia balik semula, dia pun berdakwah kepada kaum dia. Maka mereka menerima dakwah tadi. Disebutkan sehingga 120,000, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan 120,000 jin yang memeluk Islam. Tuan-tuan, 120,000. Ramai tuan-tuan, 120,000. Maka ketika mana mereka ni dia cari, dia nak naik ke langit, tiba-tiba langit tertutup. Langit tertutup. Maka dia pun berselerak di atas muka bumi cari sebab kenapa langit tertutup. Maka dia pun pusing satu dunia ni tuan-tuan, sampai ke Nakhlah. Rupa-rupanya Nabi SAW tengah baca Quran. Sebab hebatnya bacaan Nabi tadi, maka tertutup pintu langit. Maka dia mencari sebab. Ini sebabnya tuan-tuan. Maka malaikat tadi dia mengawal pintu langit daripada dilalui oleh jin-jin. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Maka ketika mana sesungguhnya kami dulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan penduduknya. Allah bagi tahu malaikat rahmat, okey engkau bagi rahmat pada orang ni. Engkau besok malaikat maut, engkau cabut nyawa orang ni begini, besok hujan, besok begini. Tuan-tuan, kalau dulu orang rojok pada bomoh-bomoh. Kerana apa? Mereka boleh berkomunikasi dengan jin. Zaman Nabi Allah Musa AS. Besok hujan. Betul lah hujan. Sebab jin boleh naik ke langit dengar cerita orang atas. Dulu. Tapi sekarang langit dah tertutup. Jin sekarang boleh tahu tak besok apa berlaku? Tak tahu. Tak tahu dah tuan-tuan. Tiba-tiba kita minta tolong jin. Kan pelik. Tuan-tuan, maka ini menyebabkan kita jangan berkawan dengan jin. Jangan meminta pertolongan dengan jin. Bahkan dia akan minta balasan daripada kita. Ini jin, tuan-tuan. Maka sesiapa yang cuba mendengar akan mendapati api yang menyala menunggu untuk merejamnya. Jadi setan pun jin ni tadi tak berani nak naik ke atas. Kemudian wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami ni tak tahu. Jin cakap ni. Dan kami ni tak tahu kenapa ditutup tadi, sama ada benda ni baik untuk penduduk bumi ataupun benda ni satu malapetaka. Maknanya jin tahu tak? Jin tak tahu apa-apa. Dia tak tahu pun akan datang jadi apa sebelum. Semua sama macam kita. Tiba-tiba kita nak minta tolong jin. Tak betul, tuan-tuan. Maka kita menafikan. Kemudian apa yang disebutkan, wa anna zananna wa anna lamma sami'na al-huda, ketika mana kami mendengar ayat yang dibaca oleh Nabi SAW, ketika itu kami terus beriman. Amanna. Tuan-tuan, mati Allah, dia tak ada masa nak fikir dah. Dah tak ada masa nak fikir, tak ada masa anda fikir saya ada masa untuk pening kepala. Tak ada. Tak ada masa, tuan-tuan. Jin ni bila dengar Al-Quran, dia terus beriman. Tuan-tuan, manusia, tuan-tuan, kita lah tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, bila dengar sahaja perintah daripada Allah, hei manusia, laksanakan hukum aku di muka bumi. Tiba-tiba kita berfikir dulu, macam tak sesuai lah. Kalau kat Malaysia ni kita macam berbilang bangsa kan. Kita berfikir dulu berbanding jin. Jin baik, kita baik. Sebab tu tuan-tuan, guru saya pantang dia kalau sebut sejahat-jahat jin, sebaik-baik manusia. Sejahat-jahat manusia mengaku Tuhan. Ada tak jin mengaku Tuhan? Tak ada, tuan-tuan. Maknanya sejahat-jahat manusia ni, tuan-tuan, tak sama macam jin. Bahkan manusia ni bukan lebih teruk daripada jin, bahkan dia lebih teruk daripada binatang. Balhum adall. Ulaika kal an'am. Allah sebut mereka ini seperti binatang. Balhum adall, bahkan mereka lebih teruk daripada binatang. Ini manusia. Tuan-tuan, kita ni bila kita tak ikut perintah Allah, kita akan turun asfala safilin, serendah-rendah daripada tempat yang paling rendah. Kita paling rendah. Tuan-tuan, siapa ni tuan-tuan? Orang Yahudi.
orang Yahudi, orang yang kufur kepada Allah, menentang Islam, tuan-tuan, maka ni lebih teruk daripada binatang. Bukan jin, Allah tak sebut jin. Tiba-tiba kita orang Melayu sebaik-baik jin saya pun tak reti nak sebut, tuan-tuan. Kita sebutlah tu. Jangan guna lagi lah, tuan-tuan. Biar kita lupa. Saya pun dah lupa dah nak sebut macam mana. Tuan-tuan, kerana ini ayat Quran yang kita sebutkan tadi. Maka tuan-tuan mati Allah, kemudian wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun faman aslam faulaika taharrau rasyada. Tuan-tuan, jin terbagi kepada dua. Ada jin yang Islam, ada jin yang kafir. Yang kafir ni tuan-tuan, syaitan. Kita sebut dalam surah Al-Kahfi. Walaqad Allah sebut judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Bukan. Wa idh qala Musa wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaka an amri rabbih. Jin yang fasik, yang menentang perintah Allah, yang kufur dengan Allah, itulah iblis. Iblis ni siapa? Jin. Jangan kita kata jin ni ketua dia iblis, tak. Tuan-tuan, jin ni adalah serpihan daripada iblis ni adalah serpihan daripada jin yang kufur, maka dia jadi iblis. Tuan-tuan, dia jadi iblis. Kan kita tengok dalam ayat Quran, wa iz qala rabbuka wa iz qala bila Allah kata dengan malaikat, wahai malaikat, aku nak jadikan khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Kau nak jadikan khalifah di muka bumi yang sebelum ni yang menumpahkan darah, yang membuat kerosakan di muka bumi. Tuan-tuan, masa tu Adam dah ada belum? Nabi Allah Adam belum ada. Tapi siapa yang merosakkan muka bumi tu? Yang menumpahkan darah? Jin lah. Tuan-tuan, jin lah. Tuan-tuan, maka jin ni sebahagian mereka dah melakukan kerosakan di muka bumi. Sebab itu disebutkan tadi, khalifah tadi tu. Tuan-tuan, maka jin yang kufur dia jadi iblis, maka ada sebahagiannya jin yang Islam. Tuan-tuan mati Allah. Itu yang disebutkan dalam surah ini. Maka banyak lagi yang kita boleh kaji daripada surah ini, tuan-tuan, surah Al-Jin, tapi kita ambil potong-potong lah, tuan-tuan. Saya pun kelang kabut dah jadinya, tuan-tuan. Dah banyak ni, tuan-tuan, yang disebutkan oleh pada ayat yang ke-13, dan sesungguhnya kami ketika mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman dengannya dengan tidak bertangguh sekalipun. Dengar je Quran, terus ikut. Ini jin. Baik tak, tuan-tuan? Baik dia daripada kita. Kita ni bila Allah suruh, kita tangguh dulu. Tangguh dululah nak buat apa yang Allah sebut. Kita utamakan dulu. Kita ni nak minyaknya nak murah. Kita kena usahakan yang ni dulu. Tak, tuan-tuan. Jin kalau dengar marah dia. Tuan-tuan, maka kita ni lagi teruk daripada jin. Tuan-tuan, tiba-tiba kita pula cakap sejahat-jahat jin, sebaik-baik manusia. Tak datang mana saya pun tak tahu. Ada tuan-tuan yang tahu mana asal usul perkataan tadi tu? Tuan-tuan, kalau ada, tuan-tuan, boleh kita kongsi sama-sama. Tuan-tuan, jadi mulai hari ni kita jangan guna lagi istilah tadi. Tuan-tuan mati Allah. Maka habislah, tuan-tuan, kita cerita tentang nakhlah berdasarkan daripada konteks ayat ini dan juga konteks riwayat-riwayat yang menafsirkan peristiwa ini. Ternyata bahawa Nabi SAW tidak menyedari kehadiran jin-jin tersebut. Sebab apa? Surah Ahqaf ni diturun selepas tu. Kerana apa? Nanti sebelum Nabi hijrah, Nabi akan bertemu sekali lagi dengan puak-puak jin. Dan sehingga sekarang ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan akan menjumpai ada dua masjid. Satu Masjid Syajarah, kalau tuan-tuan pernah pergi. Satu lagi sebelah dia pun Masjid Syajarah. Ada dua Masjid Syajarah. Syajarah ni maknanya pokok. Tuan-tuan, Masjid Syajarah, Masjid Syajarah. Tengah-tengah ni jalan besar, ada 6 lorong, tuan-tuan, lebih, tuan-tuan. Kemudian depan lagi sebelah sini ada tanah perkuburan. Perkuburan apa tu nama dia? Ada tanah perkuburan, tuan-tuan. Kalau tak silap saya, tanah perkuburan Ma'la. Dekat situ ada kuburnya Sayyidatina Khadijah, ada para sahabat ramai kat situ, anak-anak Nabi semua kat situ, tuan-tuan. Antara yang terawal akan dibangkitkan nanti hari akhirat. Terus perjalanan kubur tadi, kita akan jumpa satu masjid di hujung jalan. Masjid tu namanya Masjid Jin. Masjid Jin. Ni bukan kat Nakhlah, tuan-tuan, ni kat Mekah.
Tuan-tuan. Kerana apa? Bila Nabi balik nanti daripada Nakhlah, Nabi akan bertemu lagi dengan jin untuk berdakwah. InsyaAllah kita akan cerita pada masa yang akan datang. Tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Ada pokok. Apa kena mengena pokok dengan jin? Tuan-tuan, itu yang kita nak tahu. Tuan-tuan, supaya kita boleh memahami bagaimana dakwah Nabi SAW. Susah tak susah dakwah tu? Susah sebenarnya dakwah. Tuan-tuan, kita jangan berputus asa. Maka saya habiskan, tuan-tuan, baginda hanya mengetahui kedatangan mereka apabila diberitahu oleh Allah melalui ayat-ayat ini. Surah Jin dan surah Al-Ahqaf tadi. Ayat yang ke berapa, tuan-tuan? Yang ke-29 hingga 31, surah Jin ayat 1 hingga 15. Kehadiran jin-jin itu kepada Nabi SAW adalah kali pertama. Kali pertama, tuan-tuan. Dekat mana? Dekat Nakhlah. Maknanya bila disebut kali pertama, ada tak kali kedua? Ada kali kedua. Kita akan cerita nanti, tuan-tuan. Berdasarkan konteks beberapa riwayat menunjukkan bahawa setelah itu golongan jin datang beberapa kali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka kita tamatkan pada tajuk ini. Kita akan sambung pada perbincangan yang seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita pada hari ini. Kita menafikan orang yang kata jin. Aku tak percaya jin. Hati-hati. Aku tak percaya jin-jin ni, mengarut. Hati-hati, akidah tu. Tu akidah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah banyak cerita tentang jin. Maka Allah khususkan pada surah jin bahawa jin tu wujud, jin tu ada. Jangan minta tolong dengan jin. Kalau kamu minta tolong dengan jin, kamu akan sukar. Maknanya boleh tak jin tu membantu kita? Boleh. Tetapi tak boleh. Allah tak bagi. Tapi tiba-tiba kita kata, aku tak percaya hantu setan ni, aku tak percaya. Akidah tu, tuan-tuan, jangan main-main. Kerana dia membabitkan apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Tuan-tuan, jadi kita percaya dengan orang kata hantu lah. Kalau orang Melayu panggil hantu lah. Tuan-tuan, orang bunian. Jangan kita kata aku tak percaya orang bunian. Ya, orang bunian tu istilah kita. Tuan-tuan, istilah kita. Tapi tu jin lah, tuan-tuan. Betul lah, jin. Betul lah jin, tuan-tuan. Kerana nanti kita akan sebutkan kenapa boleh tak jin ni menyorokkan orang manusia. Ada nanti kisah Ibnu Mas'ud, kita akan ceritakan pada akan datang. Allahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, salah silap tu daripada syaitan, kelemahan diri saya sendiri. Tuan-tuan, agak sensitif tajuk tu, tuan-tuan. Tapi tak apalah, kita nak memahami betul tak ada orang dia tak percaya, tuan-tuan. Hati-hati akidah tu. Hati-hati, tuan-tuan. Maka yang baik itu daripada Allah, salah silap daripada syaitan, kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la as'ala illa alladhi khassa illa alladhi la tawassul bil haqq.